Cikgu akan menerangkan berkenaan dengan kerja kursus. Kerja kursus ini ialah kerja kursus prinsip perakaunan tahun 2021. Mari kita lihat, ini ialah kertas soalan untuk kerja kursus pada tahun ini. Yaitu kerja ini mengandungi satu tugasan proyek. Calon wajib melaksanakan tugasan tersebut secara individu. Calon hendaklah menyempurnakan tugasan ini dengan merujuk kepada elemen, aspek, dan kriteria yang telah ditetapkan. Proyek ini hendaklah dilaksanakan dari bulan Juli sehingga September 2021. Calon dikehendaki mematuhi jadwal pelaksanaan tugasan proyek yang disediakan untuk memastikan tugasan proyek dapat disempurnakan pada tempo masa yang ditetapkan. Calon dinasihatkan membuat perancangan yang teliti dalam melaksanakan tugasan proyek ini dengan menggunakan perbelanjaan yang berpatutan dan munasabah. Baiklah, mari kita teruskan melihat kepada soalan. Oke, ini ialah soalan untuk proyek pada tahun ini, yaitu berkaitan dengan perniagaan menjual burger. Burger merupakan makanan populer di Malaysia. Jadi Anda akan mengandaikan diri Anda membuka sebuah perniagaan menjual burger yang bermula pada 1 Mac 2021 dengan menggunakan modal wang simpanan, dan Anda akan memulakan perniagaan menjual burger dengan resepi masakan tersendiri. Anda juga telah memohon pinjaman. Jadi ini semua kita akan lihat lebih detail kemudian lah ya. Oke, jadi apa yang penting di dalam bab ini ialah kita lihat jadwal pelaksanaan proyek, yaitu di muka surat ini. Muka surat 41 ya, di dalam soalan ini. Jadi di dalam muka surat 41 ini dinamakan jadwal pelaksanaan tugasan proyek SPM 2021. Jadi di sini sudah diberikan beberapa jadwal yang boleh digunakan oleh murid dalam melaksanakan tugasan ini. Oleh itu, murid-murid jangan risau ya. Gunakan jadwal ini untuk melaksanakan proyek Anda. Selepas menerima taklimat daripada guru, Anda boleh memulakan dengan pengenalan perniagaan dan profil perniagaan pada minggu ini. Dan pada minggu hadapannya, yaitu minggu yang kedua, Anda boleh memulakan dokumen perniagaan dan urus niaga. Oke, dokumen perniagaan dan urus niaga akan dilaksanakan pada minggu 2 dan minggu 3 ya. Jadi gunakan jadwal ini sebagai satu panduan semasa menjalankan kerja kursus. Setiap minggu ada tugasan kamu lakukan, kamu tidak akan sadar tugasan itu semakin hari semakin siap. Baiklah, mari kita lihat pada tugasan yang pertama, yaitu pada minggu ini kita akan menjalankan yang ini ya, yaitu pengenalan perniagaan dan profil perniagaan. Mari kita lihat. Baiklah, di muka surat 3 tugasan ini
kita akan melihat kepada bahagian nomor 5 ini, yaitu inilah yang akan kita lakukan seperti di dalam jadwal pelaksanaan tadi. Pertama, pengenalan perniagaan, profil perniagaan untuk minggu yang pertama ini. Ini kita akan laksanakan pada minggu inilah. Ya, jadi cikgu hanya akan fokus pada ini. Pengenalan perniagaan dan profil perniagaan. Profil perniagaan terdapat di muka surat 5 ya. Kamu buka muka surat 5 soalan ini. Di sini Anda akan melihat satu lampiran yang dipanggil lampiran E. Anda dikehendaki memenuhkan ruangan profil perniagaan ini dengan maklumat-maklumat yang berkaitan. Untuk nama perniagaan, kamu boleh letakkan apa sahaja nama perniagaan asal tidak menyalahi undang-undang. Biasanya nama yang menyalahi undang-undang atau tidak dibenarkan untuk digunakan ialah seperti nama yang sensitif kepada agama, kepada bangsa, ataupun yang berkaitan dengan institusi beraja. Ya. Jadi bolehlah juga tulis nama kamu sahaja pun lagi mudah lah. King Burger ke macam saya di sini saya letak Nathan Burger. Oke, nama pemilik perniagaan ini jangan pikir susah-susah sangat. Tulislah nama sendiri ya. Nama kamu sendiri, contohnya macam cikgu di sini Nathan Jimmy ya. Oke, alamat dan lokasi ini tulislah nama kampung kamu. Macam cikgu di sini juga akan tulis kampung Ansip Keningau. Keningau, Sabah. Ya. Jenis perniagaan pula ialah seperti di permulaan tadi dipanggil jenis perniagaan entiti milikan tunggal. Ya. Tempo perekonomian ialah pada tahun ini sehingga 12 bulan kemudian. Jadi kita memulakan perniagaan pada 1 Mac 2021 dan kamu kira sehingga 12 bulan ya. Nah, tulis di sini ya. Nanti kalau cikgu jawab semua susah tuh. Oke, tempo rekod untuk rekod perniagaan kita pada kali ini ialah 1 bulan. Jadi berarti 1 Mac 2021 sehingga ujung bulan. Nanti kamu sambung ya, perbetulkan di sini. Oke. Untuk modal awal, kamu kena baca balik soalan. Mari kita rujuk muka surat 6. Ini untuk modal tadi ya. Muka surat 6. Oke, bila kita lihat di sini, memulakan perniagaan dengan membawa modal, tidak diberikan berapa jenis modal, namun di sini ada 3 modal yang kita bawa. Cikgu bagi contoh ya. Katalah kamu membawa modal uang tunai di dalam bank sebanyak 5.000. Kemudian uang tunai di tangan 1.000. Dan mungkin peti sejuk beku berharga 1.200. Jadi modal yang kamu gunakan ialah 5.000 tambah 1.000 tambah 1.200 sama dengan 7.200. Begitu. Berdasarkan contoh cikgu tadi, kita akan tulis ini RM 7.200 ya.
Semua jawaban kamu di ruangan 7 ini adalah bergantung kepada urus niaga kamu di muka surat 6 tadi. Ya, itu keputusan kamu. Jadi kamu tidak boleh ikut 100% yang cikgu tulis. Mungkin harga peti sejuk buku itu bergantung kepada kajian kamu. Kamu boleh lihat harga peti sejuk buku di dalam Google, ya. Bermacam-macam harga yang ada, boleh tulis, tetapi cikgu cadangkan kamu jangan ambillah yang sen itu, ya, bundarkan saja supaya lebih mudah. Baiklah, mari kita lihat nomor 8. Untuk menjawab nomor 8, nama pekerja yang pertama ialah nama diri sendiri. Macam contoh cikgu ini, cikgu akan tulis ini Nathan lah. Oke, mungkin kamu ada pekerja yang lain namanya Abu, dan sini ialah mungkin Meme. Baiklah, untuk jawatan Nathan ini jawatannya ialah bolehlah kita letakkan sebagai pengurus. Pengurus dengan gaji 1.500. Dari mana cikgu dapat 1.500? Kita rujuk soalan. Berdasarkan soalan di muka surat 2, kita lihat di sini perniagaan Anda dibantu oleh 2 orang pembantu kios dan dibayar upah RM5 sejam. Sebagai pemilik perniagaan, Anda turut menerima upah bulanan 1.500. Jadi sebab itulah cikgu dapat tadi 1.500. Oke, untuk 2 orang pembantu kios yaitu Abu dan Meme, mereka akan dibayar RM5 sejam. Mereka akan bekerja dari jam 3 petang hingga 10 malam, yaitu selama, kalau cikgu kira ialah 7 jam sehari, ya, darab dengan RM5. Oke, jadi nanti tinggal kamu kira lagi berapa hari dorang bekerja, ya. Hari bekerja ini kamu boleh rujuk di muka surat ini. Rujuk di muka surat 28, ya. Muka surat 28 yaitu rekod jualan tunai bege. Jadi di sini sudah diberikan beberapa hari, yaitu 2 hingga 7 hari bulan, 8 hingga 14, 15 hingga 21, dan 22, 28, dan 29, 30 hari bulan Mac, ya. Jadi jumlah keseluruhannya ialah untuk bulan Mac ini ialah 29 hari. Namun didapati pada 17 hari bulan, yaitu sekitar di sini 15 hingga 21 ini, hari itu ialah hari cuti. Maka jumlah masa bekerja ialah 28 hari. Baiklah, jadi Abu dan Meme ialah pembantu kios, ya. Jumlah gaji mereka bergantung dengan cara kiraan kamu tadi, yaitu 7 hari darab dengan 5 ringgit sejam. 7 hari, 7 jam darab dengan 5 ringgit sejam, dan darab dengan jumlah hari, ya. Baiklah, yang ke-9. Oke, selepas 8, 9, status perniagaan. Apakah status perniagaan ini memulakan perniagaan? Kita tidak menyambung perniagaannya. Nama dan alamat bank. Nama dan alamat bank ini Anda carilah nama bank yang sebenar berdekatan dengan Anda. Contohnya
Bank Simpanan Nasional. Oke, Cawangan Keningau ataupun Cawangan Tambunan. Oke, nomor account bank sebaik-baiknya tulislah nomor IC kamu tanpa dash ya. Contohnya 2000 011. Oke, sepatutnya 12 kan, tetapi kamu hanya tulis. Oke, sambung lagi 12. Oke, 4311. Oke, jadi apa-apa sajalah ya nomor. Lebih baik nomor IC sendiri ya. Oke, seterusnya ialah account belum terima. Oke, jadi Anda boleh tulislah apa saja nama koperasi yang kamu biasa. Contohnya koperasi SMK Tambunan. Oke, klub futsal Sunsuron. Ya. Account belum bayar ini pula, kamu tulislah nama pembekal kamu. Apa itu pembekal? Pembekal ialah barang-barang bahan mentah yang diperlukan untuk membuat burger. Jadi di sini dicadangkan pembekal telur dan juga pembekal roti. Baiklah, untuk account ABB tadi kita rujuk muka surat 7. Ya, muka surat 7 ini menggambarkan membeli barang niaga pada 1 Mac. Membeli barang niaga invoice berarti inilah ABB kamu yang pertama tadi, ya. Inilah ABB kamu yang pertama. Oke. Jadi kamu boleh tulis di sini apa barangan yang dibeli di sini. Roti burger, burger ayam, burger kambing oblong, saus chili, mayonis. Jadi terpulang sama kamu. Contohnya ini kamu tulis kamu sedang berhutang ataupun membeli secara kredit daripada Sunrise Bakery. Oke, jadi kamu boleh tulis alamatnya di sinilah. Sebaik-baiknya jangan pikir terlalu dalam tentang alamat, tulis saja alamat pekan sendiri ya. Contohnya alamat di lot 30 Pekan Tambunan Sabah ya. Nanti kamu tulis yang lebih kemas lah berbanding cikgu di sini. Oke. Jadi pembekal yang pertama ataupun ABB yang pertama ialah Sunrise Bakery. Baiklah, untuk ABB yang kedua kita kena rujuk apalagi item yang kamu beli secara kredit ataupun hutang daripada pembekal. Kalau cikgu lihat di sini, item kedua yang kamu beli secara kredit ialah berlaku di muka surat 8 ini ya. Muka surat 8 di 2 hari bulan Mac. Ya, 2 hari bulan Mac ini membeli barang niaga secara kredit. Jadi kecebana cikgu tahu kredit ada invoice di sini ya. Invoice sama macam tadi ya. Kamu membeli menggunakan invoice daripada Sunrise Bakery untuk membeli roti oblong, burger ayam, burger kambing, saus chili, mayonis. Harga itu nantilah, ini minggu yang kedua kita selesaikan isi di sini. Sekarang ini kita cuma menulis profile. Jadi apa yang kamu beli secara hutang yang kedua ini ialah telur. Telur 15 papan. Jadi berapa harga? Terpulang nanti.
Itu minggu yang kedua ataupun di perbincangan kita yang seterusnya. Kita hanya mau selesaikan nama ABB sahaja. Oke, jadi telur ini mungkin bolehlah tulis kilang ayam. Oke, kilang ayam Tambunan. Kenapa kilang ayam? Jadi kita pergi memajak ataupun mengorder dalam kuantiti yang banyak, yaitu 15 papan telur di sana secara hutang. Alamat nanti kamu tulislah ya. Oke, ini alamat, kamu boleh andaikan mengikut keperluan kamu sendiri. Oke, jadi ABB juga yang kedua ialah kilang ayam. Kalau tidak suka ini nama dia ini, kamu tukarlah sendiri. Oke, kan telur boleh dibeli di kedai juga boleh, tulislah kedai yang kamu suka di sini. Yang penting jangan pula butik pakaian. Macam mana butik pakaian menjual telur? Tidak boleh. Oke, jadi Cikgu Rosa selesai sudah untuk profil perniagaan. Oke. Jadi mari kita rujuk balik soalan ini, apalagi yang diperlukan, yaitu pengenalan perniagaan. Jadi daripada maklumat profil perniagaan ini, kamu boleh mengarang satu keperluan, yaitu menulis pengenalan perniagaan. Boleh bertanya dengan guru lebih lanjut berkenaan dengan pengenalan perniagaan. Terima kasih.